Pagi ni insya-Allah kita tengok seruan Allah kepada kita orang beriman yang ke-7, iaitu seruan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk infak sebelum ajal menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis ilmu adalah satu daripada taman-taman syurga di dunia. Satu rawdatun min riyadil jannah. Kita bila pergi ke Masjid Nabawi berebut orang nak masuk taman syurga yang ada di dalam Masjid Nabawi. Tapi masjid kita di Malaysia kita ni pun ada taman syurga dia. Maka taman syurga kita ialah majlis ilmu. Siapa yang masuk majlis ilmu, dia seperti masuk taman syurga di dunia. Dan kelebihannya itu adalah sama seperti taman syurga yang berada di Masjid Nabawi. Cumanya Masjid Nabawi dia senantiasa jadi taman syurga. Tak kira ada majlis ilmu atau tak ada majlis ilmu, dia tetap taman syurga. Adapun kita masjid-masjid lain di seluruh dunia, dia ada waktu. Maknanya ada majlis ilmu, adalah taman syurga tu. Habis majlis ilmu, habislah taman syurga tu. Itu saja beza dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mudah-mudahan bila kita duduk di dalam taman syurga, kita doa, Allah Ta'ala mustajab doa-doa kita insya-Allah. So kita pagi ni duduk dalam taman syurga, doa. Nombor satu, kita minta Allah Ta'ala tambahkan kita ya Allah dengan hidayah dan taufiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambah kami pahala yang sebanyaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami seluruhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkat derajat kami, angkat mudarat daripada menimpa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesihatan, keafiatan, keselamatan terhadap diri kami, agama kami, dunia kami, akhirat kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana
jadual kita bulanan minggu keempat hari Ahad kuliah subuh. Maka tuan-tuan, kita dengan tafsir Ya ayyuhallazina amanu, dan pertemuan kita di bulan lepas kita sudah habis Ya ayyuhallazina amanu yang ke-6, iaitu seruan Allah Ta'ala suruh kita masuk Islam secara keseluruhannya. Jangan kita mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ayat 208 adalah seruan dari Allah memanggil kita, wahai orang-orang beriman. Yang ke-6. Ini pagi ni insya-Allah kita tengok seruan Allah kepada kita orang beriman yang ke-7, iaitu seruan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk infak sebelum ajal menjemput kita. Nak berinfak, nak sedekah, nak wakaf, nak apa, sebelum ajal datang. Dah dia mai ajal tu nak buat apa lagi dah, bukan rezeki hak kita lagi. Kerana dia jadi pesaka. Semasa kita menguasai harta benda di waktu hidup segar bugar, waktu itulah kita dituntut untuk menginfakkan harta kita pada jalan Allah. Membangunkan alam akhirat kita dengan menghantar pembangunan yang kita dah bangun dan bina sewaktu kita hidup. Satu ada seorang mai duk tanya kepada satu khalifah. Khalifah ni jadikan sebagai tok guru dia, tanya, siapa kami ni takut nak mati, suka kepada hidup dunia. Tok guru ni jawab kat dia, tok guru kata, sebab kamu meruntuhkan akhirat kamu. Kamu tidak membina akhirat. Sebab tu kamu tak mau pergi akhirat, tak mau mati. Sebab kamu meruntuhkannya, tidak membangunkannya. Kamu hanya membangunkan duniamu. Kamu tidak membangunkan akhiratmu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bermakna pembangunan akhirat itu di antaranya ialah infak. Membangunkan, developkan akhiratmu dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu semasa hidup. Kesihatanmu, ilmumu, hartamu, segalanya transfer bagi jadi pahala. Itulah dia pembangunan akhirat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat daripada surah Baqarah lagi. Banyak ayat surah Baqarah ni. Ya ayyuhallazina amanu banyak sebut dalam surah Baqarah. Ni ayat yang ke-7 yang Allah panggil kita dalam surah Baqarah. Ayat 254 dalam surah Al-Baqarah. Yang ni ayat sebelum ayat kursi. Lepas tu ayat kursi 255, ayat kursi. Sebelum ayat kursi tu ayat ni lah. Ayat menyeru kita untuk infak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, yakni hari akhirat. Sebelum datang kepadamu hari yang tidak ada lagi persahabatan yang akrab. Wala khullatun. Khullah tu makna persahabatan yang rapid, yang rapat. Dan yang ketiga, wala syafa'ah. Hari itu juga tidak ada lagi syafaat. Tak ada lagi tolong, tak ada. Hari akhirat. Semua pakat nak lepas diri masing-masing. Tak ada lagi kawan yang rapat, kot-kot boleh tolong kita, bantu kita, dah kawan. Tak ada, dia pun tak peduli kat kita. Walau rapat setengah mana pun di dunia. Adik-beradik, mak pak pun lari, apatah lagi kawan rapat. Hari itu Allah sifatkan hari akhirat ni sebagai hari tak ada jual beli, hari yang tidak ada lagi persahabatan rapat, karib, dan hari yang tidak ada lagi syafaat, tolong menolong. Semua pakat nak lepas diri masing-masing. Pakat hari itu pakat jadi, orang kata apa? Pakat jadi selfish, pakat jadi penting diri sendiri saja. Tak ada duk fikir orang lain dah. Itu hari akhirat. Jadi sebelum sampai hari itu, infak. Sebelum sampai hari yang Allah SWT describekan tu, maka tuan-tuan, dia suruh kita banyak infak supaya dapat bantu kita. Yang infak itulah yang akan jadi kawan, yang akan jadi jual beli kita, yang akan jadi syafaat kepada kita. Itu maksudnya. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat 254 Al-Baqarah. Keterangan dan penjelasan ayat ini. Sebab tu tuan-tuan, ayat dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, sebaik-baik sedekah ialah ketika kamu sihat. Afdhalus sadaqah ialah pada ketika wa anta sahihun, ketika kau sihat, segak bugak. Sedekah. Lepas tu bila lagi? Ketika kau takut miskin dan ketika kau mengharapkan kaya. Waktu tu sedekah. Duk tengah berangan-rangan nak kaya dan duk tengah bimbang-bimbang miskin. Waktu tu ambil buh sedekah juga. Itu dipanggil seafdal sedekah. Sehat, pada ketika kita sihat segak bugak. Dah sakit tak larat baru teringat nak sedekah, dia kurang. Tapi kalau duk tengah sihat, kuat, segak bugak, sedekah, infak, itu terbaik. Kemudian waktu mana lagi? Waktu duk tengah bercita-cita nak jadi kaya dan duk tengah takut nak jadi miskin. Bagi juga. Kerana kalau kita layan nafsu kita kata takut miskin, nafsu kita kata hoi nak jadi kaya, jangan duk sedekah. Tu mana ikut nafsu. Tapi kita ambil sedekah juga. Bermakna itulah sebaik-baik sedekah.
Kita lawan arus nafsu tu. Nafsu duk tengah mengimpikan, duk berangan-rangan, duk berkira-kira, duk menjumlahkan duit. Maka di waktu itu kita lawan kehendak nafsu kita. Kita pergi sedekah, kita pergi infak. Itulah yang Nabi ajak kita. Dan Nabi SAW hargai orang-orang yang berjaya melawan hawa nafsunya, tidak mengikut arus nafsu tersebut. Dia menongkah arus tersebut. Nah? Maka tuan-tuan yang dirahmati perempuan sekalian, keterangan ayat ini menyuruh hamba Allah Ta'ala yang beriman. Tidak ada seruan ya ayyuhalladzina amanu kecuali ada di sana perintah untuk melakukan sesuatu perkara yang dapat menyempurnakan iman mereka. Itu kita kena faham. Tidak ada mana-mana seruan dalam Quran yang Allah panggil kita wahai orang yang beriman, dan kemudian selepas itu ada perintah, melainkan perintah itu untuk kita menyempurnakan iman kita. Maknanya perintah selepas ya ayyuhalladzina amanu itu perintah-perintah amalan yang kita kena buat. Dan amalan-amalan yang kita kena buat itu adalah bermatlamatkan agar kita menyempurnakan iman kita dengan amalan tersebut. Dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan itu, dapat kita sempurnakan iman kita secara moral dan etikanya, serta dapat menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kerana hanya Allah lah yang memelihara dan mengatur urusan kita semua. Jadi bila Allah perintah, Dia yang susun, Dia yang aturkan kepada kita segala-galanya. So Dia susun dan atur kepada kita amalan-amalan yang kita buat untuk keuntungan kita, untuk kebahagiaan kita. Dia tak suruh benda-benda yang menganiayai kita, merugikan kita. Tapi yang dia nak suruh mesti kita yakin. Bila dia panggil kita ya ayyuhalladzina amanu tu, dia nak suruh benda-benda yang menguntungkan. Dia nak suruh kita benda-benda yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Ada orang kata erti bahagia itu pada memberi. Erti hidup itu pada memberi. Inilah infak. Tak ada makna kalau kita hidup, kita tidak memberi. Jadi siapa dengan tongkai kayu, batu ketui batu gitu ya, tak ada beza apa dengan kita. Tongkai kayu pun silat-silat boleh bagi manfaat juga. Ambil baling anjing ke, ambil ketok orang jahat ke, tongkai kayu tu. Batu tu pun kadang jadi manfaat juga. Nah, kita yang tak memberi ni tak ada erti hidup. Nah, hidup bererti bahagia apabila dia dapat memberi. Jadi tuan-tuan, share, kongsi, beri pada jalan Allah tu tanda bahagia. Seseorang yang tak boleh memberi, dia bermakna jiwa dia kacau. Maknanya dia ada something wrong dalam hati perut dia. Maknanya dia seorang yang tidak bahagia. Kerana orang yang bahagia, dia mampu memberi. Dia mampu share dengan orang. Dia mampu kongsi sedikit rezeki yang Tuhan bagi dia. Laburkan, dia sedekahkan kepada amanah saham akhirat dia lah. Bukan untuk Allah Ta'ala. Sebenarnya, apa kita buat bukan untuk Allah. Walaupun kita kata bagi pada jalan Allah, fi sabilillah.
Tapi bukan Allah yang akan dapat manfaat itu. Manfaat sabilillah itu akan pulang kat kita sebagai hambanya. Dia akan bayar balik, dia akan balas balik. Dan balas itu kepada kita. Kitalah yang akan dapat hasil daripada infak kita pada jalan dia itu. Mesti pada jalan dia. Tapi faedah, manfaat daripada infak kita itu akan pulang balik kepada diri kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kerana dia boleh balas di dunia dan dia juga boleh balas di akhirat. Itu dia tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala juga bila dia panggil kita ya ayyuhallazina amanu tu, dia nak kita, dia inginkan kita hamba-hambanya ini kesempurnaan dan kebahagiaan. Dia nak kita capai kesempurnaan, dia nak kita capai kebahagiaan. Jadi bila kita jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu ni, kita kena faham yang tu. Allah panggil kita, Allah suruh kita, Allah larang kita sebab dia nak bagi kita jadi sempurna. Dia nak bagi kita jadi kamil. Nak bagi kita jadi insan yang kamil, insan yang sempurna. Dia nak bagi kita jadi insan yang sa'id, yang bahagia. Sa'id, bahagia. Maka sebab itu Tuhan semesta alam ini, Rabbul Alamin ini memanggil kita hambanya yang beriman dan memerintahkan kita agar menginfakkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah di jalan kebaikan. Kalau yang wajib tu 2.5% zakat. Hak tu wajib. Lepas tu ada lagi lah hak sunat-sunat kita bagi yang kita tak zakat. Kita kata sedekah, wakaf dan sebagainya. Tatawuk dia panggil. Sedekah. Ada yang sunat, ada yang wajib. Hak wajib tu zakat. Dia ada kira-kira, dia ada syarat-syarat. Hak biasa ni, hak kita tak niat, itu dipanggil tatawuk. Tatawuk ni sunat. Bagi kat siapa pun dapat pahala. Hatta bagi kat orang kafir pun sedekah. Kafir yang susah, sengkek, dia tidak beza dari sudut pahala. Dia memang memerlukan, dia memang orang susah, kita bagi. Kadang ada orang susah mai duk minta sedekah di masjid, orang bukan Islam, non-Muslim. Maka tuan-tuan, kita bagi. Nak keluar Jumaat tu dia tunggu di pintu masjid, kita bubuh. Tak ada beza dari sudut pahala. Allah tetap memberi pahala. Sebab apa? Sebab bagi tiap-tiap yang bernyawa, yang berjantung, yang bernafas, ada pahalanya di sisi Allah. Bismillah. Maka tuan-tuan, dengan kita melaksanakan infak tersebut, bekalan pahala sebagai bekal pahala kita, bekalan yang kita nak bawa untuk perjalanan kita yang jauh, iaitu hari akhirat. Itu maksud dia. Kalau hampa nak bahagia, Tuhan kata, kalau hampa nak perjalanan hampa senang, dimudahkan oleh aku dalam pemusafiran kamu yang panjang di alam akhirat nanti. Dunia ni bukan lama mana. Sat saja hak duduk 97, 98 pun dia rasa baru macam seminggu dia duduk di dunia ni. Padahal dekat 100 tahun dah. Rasa macam baru dia dah. Maka tuan-tuan,
Nak duduk dalam kubur tu tak tahu lama mana. Jadi nak supaya kamu bahagia di alam sana, bekal. Mesti siapkan bekalan. Mesti bawa balik bekal. Dan bekalan dalam bentuk infak itulah di antara bekal yang sangat berfaedah. Bekalan yang sangat memberikan bahagia kepada kita. Nah. Maka pada hari kiamat itu, hari akhirat itu, hari yang seluruhnya Allah peruntukkan demi kebaikan. Pada hari itu tidak dijumpai sebab-sebab perpecahan. Dan manusia tidak dapat mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi. Pada hari itu tidaklah bermanfaat jual beli, persahabatan yang akrab dan pertolongan, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak harap pertolongan Allah itu mesti kita dulu menolong orang lain di dunia. Pertolongan Allah itu tidak akan turun kepada kita kalau kita duduk di dunia tak ada tolong orang lain. Duduk di dunia tak ada langsung empati, simpati kepada manusia-manusia lain. Kita tuan-tuan ada kaitan hak kita buat di dunia ini dengan pertolongan Allah di akhirat. Dia nak tolong kita, dia tengok kita bagaimana hidup kita di dunia dulu. Bila dia tengok kita hidup di dunia dulu, kita rajin tolong, dia akan tolong kita. Itu maksud dia. Bila dia kata tak ada pertolongan melainkan dari Allah, jadi siapa yang harap Allah nak tolong dia, dia mesti tuan-tuan menjadi manusia yang menolong orang lain. Kerana apa? Kerana rahmat Allah itu dia turun kepada orang yang ada rahmat sesama insan. Dia akan turun kepada orang yang ada rahmah dengan orang, dengan binatang, dengan alam sekitar. Bukan hanya manusia saja. Masuk juga binatang pun boleh masuk syurga kalau ada rahmat. Kesian kat anjing tu duk geleleh yang leong dahaga di padang pasir. Dia turun pergi ambil air dalam kasut. Dia buh air dalam kasut dia. Dia pergi bagi anjing tu minum. Nabi kata masuk syurga tu lelaki yang ada rahmat tu. Kerana dia ada rasa kesian, belah, pertolongan. Dia bagi pertolongan, musaadah kepada anjing, haiwan yang cukup sensitif bagi kita. Orang Melayu cukup tak boleh dengan anjing ni. Cukup dia benci. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, lelaki atau perempuan yang turun susah payah nak tolong anjing yang dahaga, dapat pertolongan Allah di akhirat. Allah Ta'ala appreciate dia punya kerja buat. Allah Ta'ala redha kerja buat dia tu. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala hargai kasih sayang, rahmah dia yang dia ada dengan anjing tersebut. Dia tak peduli. Dia tak mampu pergi kat hang. Pandai-pandai hang lah. Hang pun binatang ya. Aku tak ada pasal nak turun dalam telaga. Nak panjat naik pula. Kerana nak bagi hang minum. Buat payah aku. Menyusahkan aku. Tapi tak. Dalam hati dia. Dia tak gamak membiarkan anjing yang dahaga tersebut. Dia turun.
Maka tuan-tuan, dia turun, dia ambil, dia bawa, ada yang Nabi sebut dia nak panjat naik telaga tu, dia terpaksa gonggong atau tokak kasut tu sebab nak guna tangan. Lepas tu dia letak bagi minum. Tu bukan senang, susah payah tu. Dan susah payah itu Allah balas dengan pertolongan di akhirat, dengan Allah Ta'ala bagi dia masuk syurga. Tu yang kata syurga ni bukan dengan amalan-amalan kita hak khusus-khusus ni. Kadang hak khusus tu tak sampai high quality dia. Khusyuk tak sampai, tamak ninah tak sampai. Tu hak sembahyang-sembahyang kita tu jangan duk harap sangat. Bukan terang mana kena duk minta Tuhan terima ya. Pasal kita buat bukannya elok terang mana pun. Tapi kena buat nah. Hak nak pemangkin, pencetus kepada datang rahmat Allah tu. Hak belum minan nas tu lah. Hak belum minal kambing, minal lembu apa semua, tengok kasih sayang kita kucing. Yang tu yang dia duk parti. Hak orang duk semayang apa semua tu, dia duk tengok dia. Nak cari hak menjatuhkan hati dia, tackle, supaya dia jatuh cinta kat kita tu. Amalan-amalan yang lain tu lah, termasuklah ni hak dia sebut ni. Amalan nak supaya dia tolong kita di akhirat. Dengan kita tolong dulu hamba-hamba dia yang susah di dunia ni. Dia hantar kita suruh tolong hamba dia yang lain. Dia juga yang bagi rezeki kat kita. Dia juga yang bagi kat kita rasa teringin nak infak, rasa nak bagi tu. Kadang ada tapi tak bagi. Apa dia juga yang menahan kita nak bagi kita rugi dia. Artinya dia tak bagi kita infak tu, makna kita yang berdosa tu. Tapi kalau dia bagi kita senang ambil, tu tanda dia sayang. Dia nak balas kat kita nanti. Tak ada buat apa di dunia, nak tuai apa di sana. Tak ada buat apa di atas dunia ni. Tu nak menuai apa di sana. Jadi nak menuai pertolongan Allah, nak tackle pertolongan Allah, kita kena tolong manusia di dunia. Sebab itu Allah Ta'ala tutup dengan ayat ini dengan kafir itulah orang-orang yang zalim. Iaitu apa dia? Di hari akhirat juga Allah akan menampakkan kezaliman yang mereka lakukan. Allah akan tunjuk balik bagaimana keringnya hatimu melihat orang yang susah, tak berasa nak tolong, padahal Allah bagi kat hang rezeki banyak. Tapi hang kedekut, hang masalah jiwa, bukan masalah kaya, bukan kaya harta. Nabi kata kaya itu kaya jiwa. Satu orang yang miskin harta boleh infak, boleh bawa balik pahala infak pada jalan Allah, padahal dia bukan ada duit banyak, bukan ada rezeki Tuhan bagi kat dia bukan banyak, tapi dia nak memberi juga. Gelandangan bagi duit kat dia, dia tak sapu kat dia. Dia pergi beli kat kawan-kawan dia sama. Dia buat eksperimen sosial. Mengkaji bagaimana jiwa atau bahagianya mereka yang tak ada rumah, yang gelandangan ni. Dia ambil gambar, dia bagi kat dia sikit duit, dia masuk kedai, dia pergi beli. Bukan untuk diri dia, dia teringat kawan-kawan dia semua, hak gelandangan juga tu. Dia tak belanja untuk diri dia seorang. Sampai kawan tu pergi tanya, pasal apa hang tak simpan duit ni untuk belanja hang seorang? Dia kata dia nak menyumbang, memberi. Seronok dapat bantu orang lain. Itulah bahagia. Maka tuan-tuan, jadi orang-orang yang zalim, kafir ni, yang ingkar ni, yang gamak membenarkan
Orang yang susah, yang tak dibantu, dia tengok dia gamak, dia kering hati. Hati dia gersang dari kasih sayang. Hati dia kontang, kering kontang daripada kemarau kasih sayang. Dia tengok orang susah, tak berasa nak bantu. Bahkan dia main rasa benci pula. Meluat. Tak ada kerja lain buat ni, kau minta sedekah saja. La ilaha illallah. Maknanya, itu akan Allah tunjuk. Allah akan zahirkan segala perangai-perangai huduh yang dilakukan. Perangai huduh lah tu, perangai tak elok. Akhlak yang buruk yang kita tampil dan tunjukkan kepada orang-orang yang susah, yang memerlukan pertolongan, akan diperlihatkan balik, akan ditayangkan balik. Yang herdik, yang maki, yang halau peminta-peminta sedekah dan sebagainya, siap. Allah kata, aku akan tayang balik. Kerja-kerja buat nampak, tapi hampa menyesal di akhirat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini kerana mereka tidak menerima dakwah, tidak menerima seruan Allah. Allah suruh bantah, engkar. Adapun ditutup seruan ini dengan kalimah di atas adalah mengingatkan kita kaum beriman. Mula dia panggil orang beriman, lepas tu disebut kafir. Ujung ayat. Dia nak apa? Bagi ada beza kita orang beriman dengan orang kafir. Kadang-kadang orang kafir lebih rahmah dari orang beriman. Dia ada lagi kasih sayang tu Ustaz sebut. Dia ada rasa simpati kepada orang-orang yang susah daripada kita orang yang beriman. Sebab tu Allah sebut di ujung tu, dia nak suruh kita compare. Jangan jadi macam orang kafir. Sebab tu semalam tuan-tuan Ustaz mengajak orang-orang musyrik Mekah, musyrikin Mekah tu, di antara yang mereka jijik dan benci ialah bohong, tipu. Cakap bohong ni Abu Sufyan tak mau ada pada diri dia. Tu Abu Sufyan masa tu dia musyrik, dia orang sembah berhala. Dia tak mau tuan-tuan diri dia dikenali sebagai pembohong, kerana bagi dia satu aib yang besar bagi Arab kafir penyembah berhala. Sebab tu dia tanya dalam kitab tu, dia kata, bagaimana seorang Muslim boleh memandang bohong itu tidak ada apa-apa, sedangkan bohong itu orang kafir musyrik pun jijik, tak mau ada pada diri dia sifat dia sebagai seorang bohong. Dia cukup malu. Bila Abu Sufyan, orang panggil Abu Sufyan tu pembohong, pendusta, dia tak mau. Sebab tu bila Hercules, pemerintah Rom, tanya dia tentang Nabi Muhammad, dia jawab yang benar. Dia tak ada auta, dia tak ada bohong. Sebab apa? Abu Sufyan kata, aku tak mau jadi pendusta. Padahal dia nak menangguk di air yang keruh, dia boleh perburuk Nabi Muhammad cukup-cukup. Tapi dia tak bohong, dia tak perburuk. Dia cerita yang betul. Nabi Muhammad tu peribadinya mulia, menghormati jiran, memuliakan manusia lain. Dia seorang yang penyayang. Dia cerita yang benar. Hercules dengar. Hercules kata, oh macam tu. Macam tu. Bukannya kawan, musuh dia Muhammad tu. Tapi tu yang kata dia ambil buat main kat kita sebagai satu. Ni yang ada sebut kafir ni di ujung panggil di depan ayat, awal ayat, ya ayyuhallazina amanu, penutup ayat Allah tutup dengan kafir itu orang yang zalim. Nak bagi kita beza. Jangan kamu jadi seperti orang yang kafir, yang suka buat zalim kepada orang-orang yang lain. Jadi sifat mulia Arab jahiliah tu, Arab Quraisy, di antaranya sifat mereka tak anti kepada bohong, anti kepada dusta, tipu.
Yang tu yang kadang-kadang menghalalkan tipu ni, menghalalkan bohong ni. Mari ikut mana? Nah, mengizinkan segala bentuk kecurangan, pembohongan. Mai pada mana yang membenarkan benda tu berlaku? Bahkan kadang dia bohong hidup-hidup depan-depan. Orang kata apa? Bohong siang hari. Bukan bohong malam hari, siang hari bohong. Sikit tak malu. Ini bermakna kita rosak dari sudut nilai di akhir zaman. Dulu-dulu diajak kita oleh mak pak kita, tok nenek kita, bohong cukup pantang bagi tok nenek ayah kita. Nah, cakap bohong dia cukup marah. Kalau hang mengaku hang ambil, dia tak marah. Tapi ambil kata tak ambil, siap. Kena weak. Kena rotan. Nah, maka tuan-tuan, maka dalam ayat ini bermakna dia tutup dengan kafir itu kerana untuk mengingatkan kita kalimah kafir itu suatu kalimah yang dapat memberikan peringatan kepada kaum beriman bahawa mesti ada beza antara kita orang beriman dengan orang kafir. Jangan malukan status kita sebagai Muslim, tetapi tidak ada tolong menolong, kasih sayang antara kita sesama kita. Jangan sampai kafir lebih berkebajikan daripada kita yang Muslim. Nah, cukup malu dan cukup terpukul muka kita bila dikatakan gereja lebih cakna daripada masjid. Gereja lebih membantu ringan, membantu mereka yang susah daripada masjid. Jangan. Satu tamparan yang hebat bila orang memberikan satu judgement terhadap kita macam tu, rosak dan punahlah imej Muslim kita itu. Tu tujuan Allah letakkan supaya kita berlomba dalam membuat kebajikan. Bukan berlomba-lomba menyusahkan dengan proceeding yang bukan-bukan. Bukan duit kita dia buat payah apa. Jadi tuan-tuan, itu macam mana kita. Itu Tuhan suruh kita. Buatlah. Rangkalah. Rancanglah. Macam mana kamu nak betul-betul berkebajikan itu. Betul-betul nak membantu. Kerana ada pihak lain juga. Pihak juga akan berlomba dalam kebajikan ini kerana nak tarik orang jadi kafir. Dia bukan bagi tujuan dia, bukan saja-saja tujuan dia nak tarik supaya dapat murtadkan orang-orang Islam. Itu kita kena pertahan. Sebab tu dia ada di sana asnaf untuk orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru berjinak, baru mu'allaf tu jinak, baru jinak. Takut dia liak balik. Takut dia jadi liak balik. Tu diberikan asnaf daripada 1/8 daripada sumber zakat boleh disalurkan kepada mereka. Termasuklah orang-orang yang dibelenggu masalah LGBT dulu ni, orang nak bagi zakat tu sebab mereka tu bukan kerana mereka nak buat sangat kerja-kerja jahat jadi pondan tu. Tapi ditanya kadang, didekati mereka kerana kesempitan hidup, itu cara nak cari makan dia. Tak erti nak buat lain lah. Dia erti tu ya. Itu yang dikatakan disalurkan, diarahkan supaya zakat menyalurkan kepada mereka yang betul-betul nak berubah tapi tak ada dana.
Dia duk terpaksa buat juga. Dia kata, saya sebenarnya insaf dah, nak jadi baik dah, tak mau dah buat kerja-kerja kotor ni. Tapi tak ada duit, terpaksa buat juga, nak hidup. Kalau tak ada kerja ni, tak ada apa nak buat. Tak ada apa pendapatan. Yang tu lah yang dicoba untuk mengeluarkan mereka daripada belenggu maksiat. Ada juga rekod dia panggil. Tu yang kata ni masuk dalam tu semua tu. Konsep nak bagi tuan-tuan sebab Allah tutup dengan kafir itu zalim. Maknanya satu tamparan kepada kita orang beriman, jangan jadi zalim. Maksud dia. Gitu. Baik tuan-tuan, kita berhenti dekat tu. Jadi habis dulu huraian sikit. Ada panjang lagi. Tu baru muqaddimah, terjemahan dan sedikit huraian kepada ayat kita. Pasal apa? Ditutup dengan perkataan kafir dalam satu ayat. Sebab nak bagi kita kesedaran, bagi kita semangat untuk kita rajin melakukan segala projek-projek kebajikan, membantu manusia yang susah, infak, membelanjakan seluruh harta benda kita, termasuklah diri kita, harta benda, idea, akal kita, ilmu kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.